Action. Hutang-hutang 1MDB yang diambil alih oleh kerajaan ini sebenarnya akan dibayar oleh rakyat. Ada dua komponen hutang yang kita kena bayar. Satu ialah hutang pokok, bayaran pokok lebih kurang 28 bilion, dan di atas bayar hutang pokok itu sudah tentu kita juga kena bayar faedah tahunan atau dipanggil kupon. Bagi tempoh 15 tahun, ini lebih kurang 21 bilion. Jadi kita kena bersedia untuk membayar sebanyak 49 bilion lebih kurang dalam tempoh 15 tahun. Bayar hutang ni macam kita juga bayar hutang beli rumah dan lain-lain. Bukan kita ambil duit pada hari nak kena bayar tu terus bayar. Kita kena simpan dan bayar interest dari tahun ke tahun. Maknanya dalam belanjawan tahunan Kerajaan Barisan Nasional selepas ini, kerajaan perlu tolak ke tepi, set aside awal-awal sejumlah wang untuk bayar hutang-hutang 1MDB yang diambil alih ini. Saya kira tadi ada dua komponen. Satu ialah kadar faedah tahunan lebih kurang 5% ke atas hutang-hutang itu. Lebih kurang dia akan jadi lebih kurang 1.4 bilion setiap tahun. Kena tolak tepi, put aside awal-awal untuk bayar faedah hutang-hutang 1MDB yang rakyat kena ambil alih. Satu lagi ialah kerajaan juga kena mula simpan wang untuk kumpul untuk bayar hutang pokok itu sekaligus. Hutang pokok lebih kurang 28 bilion. Dia tak boleh 15 tahun akan datang terus kita bayar 28 bilion. Dia kena simpan setahun ke setahun supaya nak bayar itu jumlah dia cukup. Kerajaan kena simpan lebih kurang lah secara purata 1.9 bilion setiap satu tahun. 15 tahun cukuplah 28. Maknanya peruntukan kerajaan persekutuan khusus untuk membayar hutang 1MDB adalah sebanyak 3.3 bilion. Apa makna apabila kerajaan terpaksa peruntukkan 3,300 juta setiap tahun untuk bayar hutang 1MDB yang bakal diambil alih ini? Maknanya peruntukan-peruntukan lain akan dipotong, ataupun jumlah itu yang boleh dibelanjakan untuk kegunaan lain yang lebih mendesak, lebih penting untuk kepentingan rakyat tidak boleh dibuat kerana wang itu terpaksa digunakan untuk bayar hutang 1MDB. Kos yang bagi saya paling terkesan ialah jumlah ini akan menyebabkan pelaburan negara dalam bidang pendidikan tinggi untuk rakyat dan juga kesihatan akan terbantu. Kerana daripada 3,300 juta setiap tahun itu, sebenarnya setiap tahun kita boleh bina 2 universiti awam IPTA dan juga 3 hospital dengan jumlah 3,300 juta. Kalau dilihat kepada kos untuk membina sebuah universiti awam, lebih kurang untuk 5,000 orang pelajar, jumlahnya lebih kurang 750 juta satu universiti IPTA. Kalau 2 universiti satu tahun IPTA kita bina, jumlah baru 1,500 juta. Ada lagi 1,800 juta baki. Yang ini kita boleh bina 3 hospital pada kiraan saya. Kerana satu hospital lebih kurang 500 juta kosnya, dan itu boleh bagi khidmat kesihatan kepada lebih kurang 100,000 orang penduduk dalam lingkungan itu. Jadi, kenapa kita kena ambil kisah? Kerana apabila kerajaan terpaksa mengambil alih hutang-hutang 1MDB ini, itu bermakna kita kehilangan setiap satu tahun 2 universiti awam yang boleh dibina sepatutnya, dan juga 3 hospital untuk rakyat yang sepatutnya digunakan wang itu, tetapi kini terpaksa dikorbankan untuk membayar hutang 1MDB. Mungkin ada orang di luar yang akan kata, apa sibuk-sibuk? Kalau kerajaan tak bina universiti, kalau hospital tidak dibina, bukankah sudah cukup universiti? Bukankah
hospital yang ada sekarang ini sudah baik dan sudah cukup. Setiap tahun, kos membiayai pendidikan tinggi bagi setiap seorang rakyat Malaysia akan terus meningkat apabila Universiti Awam IPTA ini tidak dibina yang baru, dia kekal yang ada, lebih kurang 20 lebih. Maka tempat menjadi semakin terhad di IPTA. Besar kemungkinan tidak akan dapat masuk ke IPTA dan terpaksa masuk ke IPTS. Universiti swasta ini sudah tentu kos yurannya lebih tinggi kerana dia swasta, ada elemen keuntungan. Jadi sudah tentu ini akan jadi beban dalam keadaan pembiayaan MARA pun sudah tidak ada, beasiswa tidak ada, pinjaman PTPTN dikurangkan dan itu sudah tentu akan jadi bebanan. Dan saya lihat di dalam rancangan-rancangan Malaysia yang 5 tahun yang dibentangkan oleh Datuk Seri Najib kebelakangan ini, untuk tempoh 10 tahun daripada 2010 ke 2020, saya lihat tidak ada perancangan untuk satu universiti awam baru. Satu lagi beban yang cukup besar yang akan kena kepada setiap keluarga ialah sudah tentu kos perubatan, dan sebab itu hospital itu penting. Dan semakin tua, semakin kita banyak sakit. Dan apabila hospital tidak dibina, rakyat makin banyak yang pencen, rakyat makin ramai, hospital lebih kurang sama jumlahnya, maka ia akan menjadi beban kepada sistem kesihatan awam yang ada sekarang. Maka lebih ramai terpaksa bergantung kepada perkhidmatan kesihatan swasta. Maka klinik swasta sudah tentu adalah satu kos kepada warga emas yang pencen, yang bersara, yang terpaksa bergantung kepada wang simpanan KWSP. Itu kalau ada simpanan, kalau tidak ada simpanan makin teruk, maka golongan ini akan terkecuali dan akan terpinggir. Sebab itu, kita kena ambil kisah. Kerana dia kena atas batang hidung kita. Setiap daripada kita akan menjadi tua dan kita perlukan perkhidmatan kesihatan yang baik. Setiap daripada kita ada keluarga dan sudah tentu akan ada adik, anak saudara, cucu, anak kita yang akan masuk universiti, dan itu akan kena atas batang hidung kita dalam bentuk pembiayaan universiti yang lebih mahal. Sebab itu kena ambil kisah, kerana apabila kita tanggung dan susah nanti, ada menteri kisah.